Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustaz nak mengajar akidah tahun 3 sebab berlakunya kiamat. Sebab berlakunya hari kiamat. Kita tengok slide seterusnya. Alam ini tidak kekal dan akan musnah. Kita semua akan musnah. Kita ada benda yang Allah cipta kekal selama-lamanya, tak ada. Kecuali Allah saja yang akan kekal selama-lamanya. Alam semua benda yang Allah cipta akan musnah, termasuk malaikat. Malaikat Jibril, Israfil, semua tu akan musnah lah. Malaikat pun akan mati. Termasuk malaikat pencabut nyawa pun akan mati juga. Malaikat pencabut nyawa dia mati last sekali lah. Dia mati. Lepas tu hancurlah semua bumi. Lepas tu berlakunya hari kebangkitan lah. Kita tengok slide seterusnya. Kiamat menunjukkan tanda keadilan Allah. Keadilan Allah ni macam mana? Bila berlakunya kiamat, orang yang selamat daripada hukum dunia, contoh orang yang makan rasuah, dia selamat daripada hukum dunia. Israel, dia selamat sebab ramai orang sokong dia, orang kafir sokong dia. Selamat, dia bunuh orang, tak ada orang balas pun. Tak ada orang bunuh dia semula pun, tak ada. Jadi bila berlakunya kiamat nanti Allah akan kira semua dosa pahala. Yang baik dia beri pahala, dia beri nikmat, yang jahat dia beri azab lah. Jadi tak ada siapa yang boleh lari daripada Allah. Bila dah berlakunya kiamat, tak ada siapa yang boleh lari daripada Allah. Tak boleh nak bagi rasuah pada Allah. Ya Allah, ni ada emas 1 gunung. Boleh kau selamatkan aku, masukkan aku dalam syurga? Tak boleh. Tak boleh lari dah. Menangis air mata darah pun tidak boleh lari daripada hukum Allah lah. Kita tengok slide seterusnya. Pembalasan di dunia terbatas, tidak adil dan ada yang masih tidak menerima balasan. Pembalasan di dunia terbatas. Terbatas ni macam mana? Contoh orang Israel. Dia ada bunuh orang Palestin. Puluh-puluh ribu orang dia bunuh. Tapi hukuman dia kena apa? Kena penjara je beberapa tahun. Macam tu je hukuman dia. Tak adil lah. Tidak adil, terbatas. Ada yang masih tidak menerima balasan. Balasan contoh orang yang makan rasuah lah. Menteri-menteri dia contoh dia buat projek. Tapi dia untuk diri dia, untuk keluarga dia saja, bukan untuk rakyat. Jadi dia pun bagi rasuah pada orang tertentu. Jangan beritahu sesiapa. Ni sekian-sekian jangan beritahu sesiapa. Jadi dia selamat dekat dunia. Bila dia mati nanti, berlakunya kiamat, nanti Allah tunjuklah pada semua manusia bahawa dia ni dulu pernah makan rasuah, pernah rasuah orang. Jadi tak boleh lari lah, kenalah azab daripada Allah. Kita tengok slide seterusnya. Seterusnya menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Jadi bila berlakunya kiamat, semua makhluk tahulah yang bahawa satu-satunya benda yang tidak akan mati adalah Allah. Malaikat mati, semua mati, duit semua akan hancur, musnah. Bumi ni pun akan musnah. Satu benda je tak musnah, Allah. Allah SWT adalah sekuat-kuat, segagah-gagah zat lah yang kekal abadi selama-lamanya. Kita tengok slide seterusnya. Hidup di dunia ini sementara. Hidup di akhirat kekal selama-lamanya. Hidup di dunia ni, di akhirat kekal selamanya. Kita tengok. Perjalanan kehidupan manusia 1000 tahun di dunia bersamaan 1 hari di akhirat. Jadi, dekat akhirat sangatlah lama masa dia berbanding dengan dunia 1 hari tu. Yang pertama sekali, mula-mula kita berada di alam roh. Kita tidak ada badan, tidak ada tangan apa semua, kita hanya macam ibarat asap lah, satu asap. Jadi kita berjanji kepada Allah akan menyembah Allah sampai mati. Berjanji ni janji apa? Yang kita baca doa iftitah setiap hari, setiap kali kita solat tu, yang itulah apa yang kita janji kepada Allah. Kita berjanji kepada Allah kita akan
sembah Allah sampai mati. Di alam roh. Kemudian di alam kandungan 9 bulan. 9 bulan lah duduk dalam alam kandungan ibu. Dalam kandungan ibu ni. Okay, kemudian kita di alam dunia sekarang ni. Kita berada di alam dunia. Paling lama pun alam dunia ni kita hidup adalah 100 tahun lah paling lama lah. Sekarang ni orang umur 100 lebih tu tak ada lah. Boleh katakan tak ada. Kebanyakannya sebelum 100 tahun dah meninggal dunia dah. Jadi alam dunia ni terlalu sekejap lah. Alam kubur lama. Contoh dekat alam dunia dulu dia suka merompak buat jahat pada orang. Jadi dekat alam kubur dia kena seksa lah. Beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun. Lamanya berjuta-juta tahun, mungkin sampai juta-juta tahun. Kena seksa di alam kubur dengan kejahatan di dunia yang dia rasa dia buat suka hati dia je. Jadi sepanjang duduk dalam kubur tu dia kena seksa lah. Seksa sampai ratus-ratus ribu tahun. Padahal duduk dekat dunia sekejap je. Macam tu juga dengan pahala. Kalau kita buat pahala dekat dunia, duduk dalam kubur ibarat tidur dekat satu tempat yang sangat selesa. Dan rasa sekejap sangat alam kubur ni. Bila dah bangun, sekejap habis dah alam kubur. Macam itu. Tapi bagi orang yang buat dosa, dia akan kena seksa di alam kubur. Rasa lama sangat kena seksa tu. Kemudian kehancuran alam semesta. Hancurlah semua. Bumi ni berlanggarlah planet antara satu sama lain. Hancurlah semua benda. Malaikat pun mati. Malaikat pencabut nyawa pun mati. Kemudian berlakunya hari kebangkitan. Bila berlaku hari kebangkitan, mati tu tak ada lagi dah. Tak ada siapa yang mati dah. Kalau kita stres duduk dekat hari kiamat, kita stres, kita nak bunuh diri. Tak boleh, tak boleh nak mati dah. Padang mahsyar, kita semua berkumpul padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian. Tapi walaupun tidak berpakaian, kita tidak berasa malu dengan keadaan tersebut. Kerana apa? Kerana kita rasa takut yang teramat sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita rasa takut yang teramat sangat sampai terlupa bahawa kita ni tak berbaju. Kalau kat dunia sekarang kalau tak berbaju kan malu. Bila dekat padang mahsyar tak berbaju tak fikir dah malu. Lagi malu dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Lepas tu dekat padang mahsyar berjumpa dengan syafaat lah. Syafaat ni siapa dia? Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia beri syafaat, dapatlah baju bagi orang yang soleh. Bagi yang orang kafir dia tetaplah tidak berbaju dan dalam keadaan berpeluh sehingga peluh tu menenggelamkan diri dia. Dia lemas tapi tak mati. Macam itulah. Lemas dengan peluh. Kemudian dihisap, dikira pahala dengan dosa seorang tu. Dikira pahala dosa. Sementara menunggu nak dihisap ni lama sangat. 500,000 tahun lama tunggu. Hisap. Kemudian tapi bagi orang yang beriman, dia hanya rasa sekejap macam ibarat daripada Zuhur sampai ke Asar. Sekejap je lah. Bagi orang kafir, dia rasa dan orang yang berdosa rasa lama sangat tunggu. Bagi orang yang soleh, sekejap dia rasa. Okay, seterusnya penyerahan catatan amal. Jadi dia berilah. Dia beri dekat, contoh orang yang buat jahat bagi tangan kiri. Orang baik bagi tangan kanan. Orang yang dia nak sorok tangan kiri dia, dia tahu dah buku amalan dia daripada tangan kiri, dia nak sorok tangan dia dekat belakang. Tiba-tiba tangan dia dekat belakang tu tembus melalui belakang tengkuk dia, keluar kot leher. Jadi dia ambil buku daripada leher, daripada belakang. Jadi sangat mengerikan lah orang kafir ni, keadaan dia dekat sana. Kemudian mizan. Mizan ni apa benda? Mizan ni adalah timbangan lah. Kalau yang baik banyak amalannya, masuklah dalam syurga. Yang banyak, yang berat dosanya masuklah dalam neraka. Yang berhutang, walaupun dia banyak pahala, dia berhutang banyak dengan orang. Jadi dia kena bagi pahala dia pada orang yang dia berhutang. Contoh orang ni lagi seorang dia baik. Dia tak banyak hutang tapi orang berhutang dengan dia banyak. Dia pula tak halalkan hutang tersebut. Jadi lambatlah dia masuk syurga sebab orang sibuk duk cari dia nak bayar hutang dekat dia. Jadi halalkan sajalah hutang
Hutang kalau yang tak terlalu besar tu halalkan saja supaya mudah untuk masuk ke dalam syurga lah. Seterusnya adalah telaga. Telaga ni telaga Kausar. Inna a'tainakal kausar. Surah Al-Kausar. Jadi orang yang baik dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia minum daripada air telaga Kausar. Bila dia minum air dekat telaga Kausar ni, dia tidak haus buat selama-lamanya dah. Dia takkan sesekali haus. Tapi orang kafir dia haus sampai bila-bila. Masuk dalam neraka, tak berhenti hausnya. Macam itulah. Kemudian sirat. Semua orang beriman ke orang tak beriman ke, semua lalu dekat sirat. Lalu dekat jambatan. Jambatan tu bawah dia neraka. Orang yang baik masuk lajulah. Terus lintas laju. Orang yang jahat ada berjalan pakai muka. Ada yang jalan pakai tangan. Ada yang mengesot. Macam-macam lah. Okay, jadi bila dia lalu dekat sirat tu, malaikat penjaga neraka tarik dia daripada bawah pakai sabit. Tarik, jatuh masuk dalam neraka. Okey, lepas tu masuklah dalam syurga yang selama-lamanya. Tiada mati, tiada tidur. Orang dalam syurga tak tidur dah. Dia berseronok je. Dalam syurga tak ada tidur, tak ada mati. Dalam neraka, nak tidur memang tak boleh lah nak tidur dalam neraka. Panas, kena bakar je. Nak mati pun tak boleh mati. Kena rasa sakit je. Tak ada rasa tak ada mati dekat dalam neraka. Orang yang kafir dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Orang yang Islam tapi dia buat banyak dosa, dia akan duduk dalam neraka juta-juta tahun lah. Lepas tu Allah perintahkan kepada orang yang dalam syurga ni, wahai orang dalam syurga, ada tak sahabat baik engkau yang ada dalam neraka dulu? Ada ya Allah. Panggillah dia masuk ke dalam syurga. Lepas juta-juta tahun, barulah dia panggil kawan-kawan dia yang dulu masuk neraka. Okay, keluarlah sahabat-sahabat ahli syurga ni yang dulu, yang buat jahat dulu. Keluar masuk dalam syurga. Okay, kita nak baca keterangan. Syafaat pertolongan untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Yang ni syafaat ni Nabi Muhammad lah. Hisab perhitungan. Mizan timbangan yang macam gambar sebelum ni, slide sebelum ni. Kilas sekali sirat adalah jambatan. Okey, itu sahaja daripada Ustaz. InsyaAllah kita akan sambung pembelajaran kita pada masa yang akan datang.